Assalamualaikum semua. Salam sejahtera murid-murid. Lihat ke Waalaikumsalam, tu? cikgu. Waalaikumsalam. Okey, nama Cikgu Iman. Hari ni kita akan masuk bab 2, tekanan. Dan kita hanya akan fokus 2.1 sahaja, tekanan cecair. Okey? Okey. Okey, Okey, Umi. cikgu. Berdasarkan gambar ni, kenapa penyelam tidak dibenarkan untuk menyelam terlalu dalam? Siapa tahu? Sebab apa kita Sebab tak boleh bahaya. selam? Sebab Sebab apa bahaya. bahaya tu? Ikan banyak kat bawah. Ya, siapa jawab tadi tekanan tinggi? Laila. Ya, Betul Laila. sebab tekanan tinggi. Okey, Umi next. Sekarang kita nak masuk dalam prinsip tekanan. Ini adalah prinsip tekanan asas tau. Prinsip tekanan ni bermaksud daya bertindak secara normal ke atas unit luas. Okey, Umi next. Ini pula adalah formula tekanan, formula asas tekanan. Kita tengok dekat sini, formula asas tekanan adalah P sama dengan F per A, iaitu tekanan sama dengan daya per luas. Dan nampak tak cikgu ada tulis dekat N tu, dekat daya tu unit dia adalah N dan unit luas adalah M kuasa 2. Jadi unit SI akan jadi N M kuasa negatif 2. Katakanlah kalau murid-murid lupa nanti apalah unit tekanan ni kan, kita boleh derive sendiri. Cuba tengok P kan sama dengan F per A dekat unit SI tu. Lepas tu nanti F per A tu akan sama dengan N per M kuasa 2 kan. Jadi kita bawa naik M kuasa 2 tu naik atas, dia akan jadi NM kuasa negatif 2. Jadi itulah unit SI bagi tekanan. Okey, faham? Faham cikgu. Okey, faham. Okey. Daripada formula ni, P sama dengan F over A ni kita dah boleh dapat hubung kait antara P dan F dan juga P dan A. Pertama sekali kita tengok hubungan P dengan F. Hubungan P dengan F ini adalah hubungan secara directly proportional tau. Okey, jadi kalau daya makin tinggi, tekanan juga akan tinggi. Cuba tengok gambar bola tu. Katakanlah kalau awak semua letak tekanan yang rendah je dekat bola tu, adakah bola tu akan pecah macam tu? Tak kan? Tapi kalau letak daya yang tinggi, dia jadi macam mana? Pecah. Pecah sebab tekanan tinggi. Macam tu juga dengan area. Kalau untuk area ni, dia lain. Dia punya hubung kait dengan P indirectly proportional, okay? Secara tidak terus. Kalau A tu makin tinggi, tekanan makin kurang. Contoh, tengok dekat belon dan juga paku tekan tu. Katakanlah kat paku tekan tu kita ambil bahagian yang tajam tu, kan? Yang tajam tu luas dia rendah ke tinggi? Luas dia punya area. Rendah. Jadi bila rendah, bila kita cucuk dekat belon tu pecah tak? Tak. Betul ke? Pecah. Pecah kan? Sebab apa? Sebab Pecah. lagi tinggi luas tu, lagi kurang luas tu, lagi tinggilah tekanan. Okey? Macam tu. Faham tak? Faham. Alright. Okay, next. Seterusnya kita masuklah kat tekanan cecair. 2.1 tekanan cecair. Next. Tekanan cecair ni pernah dengar tak? Pernah. Semua pernah dengar. Okey, bagus. Tekanan cecair ni formula dia adalah P sama dengan H rho G. H tu menunjukkan kedalaman cecair, rho tu ketumpatan cecair dan G pecutan graviti. Kemudian formula ketumpatan pula sama dengan Gsim per dengan isi padu, M per V, mass per volume. Okey, dekat sini, dekat gambar ni nampak tak dekat kotak tu, kotak besar tu dalam dia ada air tau. Jadi kalau dia tanya mana ketumpatan kita nak ambil tu, dekat air dalam kotak besar tu lah. Dia dah label dah, rho kan. Rho tu ketumpatan. Faham tak? Faham cikgu. Okey, jadi tapi kalau dia tanya, kalau nanti kan ada formula yang berkait dengan area, dengan luas. Kenapa area tu dekat situ?
area tu dekat situ dengan H ni adalah kedalaman tau. Dia kita kena ambil dekat kotak kecil ni sebab apa? Sebab sekarang ni kita nak ukur tekanan cecair yang sekeliling kotak kecil ni. Faham tak? Jadi sebab itu kalau dia tanya luas yang kita perlu ambil untuk masuk dalam formula tu, kita akan ambil luas dekat kotak kecil ni je lah. Sebab kita nak ukur tekanan cecair sekeliling kotak kecil ni. Faham? Faham cikgu. Begitu juga dengan kedalaman. Okey, sekarang next Umi. Yang ni adalah aktiviti 2.1. Kita cuma nak terbitkan formula P sama dengan H rho G ni daripada formula asas P dan juga formula ketumpatan. Dan ini akan dijalankan secara berpasangan. Tapi kita buat sama-sama, okey kat sini? Okay, minat. Okey cikgu. Okay, pertama sekali dekat slide ni dia dah ada bagi dekat belah kanan formula asas tau. Jadi kita cuma nak masukkan dekat kotak kosong tu je. Jadi kita buat sama-sama tau. Okey, yang pertama sekali Farah, isi padu turus cecair V sama dengan dia dah bagi tepi tu. AH. Okey, Umi tekan AH. Okey, seterusnya jisim turus cecair. Laila. Ya. Tengok. V Dekat tepi. V dengan pressure. rho. Bukan pressure, itu adalah ketumpatan rho. Okey? Okey. Okey, V rho. Tapi nampak tak V tadi kan kita dah dapat AH kan? Kita masukkan AH tu ke dalam V tadi. Dia akan dapat AH rho. Faham? Faham. Okey, seterusnya berat turus cecair. Berat turus cecair sama dengan mg kan? Ya. Ya, lepas tu M tadi kita dah dapat kan AH rho kan? Umi tekan. Yes, you. Jadi dia akan dapat mula mg kemudian AH rho G. Dan akhir sekali tekanan. Berat tekanan sama dengan W per dengan luas iaitu A. Umi nak. So dia akan jadi AHOG over A. Ya, dia akan jadi AH rho G over A dan kita boleh cancel A dan akan dapat H rho G. Okey, faham? Faham cikgu. Okey, lepas tu daripada formula ni kita boleh tahulah. Umi, tekan lagi satu. Okey, daripada formula H rho G ni kita boleh tahu faktor yang boleh mempengaruhi tekanan cecair ni iaitu H, ketinggian ataupun kedalaman. Lepas tu rho, ketumpatan dan juga pecutan graviti. Ini je faktor yang boleh mempengaruhi cecair ni, tekanan cecair, okey? Okey cikgu, faham. Okey, kemudian next, yang ni kamu kena baca betul-betul sebab dia nak bagi tahu tekanan dalam cecair ni tak bergantung langsung pada luas permukaan, bentuk bekas atau saiz bekas. Faham? Faham, Dia cikgu. cuma ada 3 faktor je yang dia bergantung tadi. Okey, seterusnya cikgu akan bagi dekat cikgu Umi. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, untuk 2.1.2 cikgu akan ambil alih di mana kita akan buat eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey. Tadi Cikgu Iman ada bagi tahu ada 3 sahaja faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, siapa volunteer nak sebut apa 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair tu? H rho G. Wah, pandai. Nampaknya kamu alert kelas sebentar tadi. Okey, jadi ni pressure caused by a liquid, jadi P sama dengan rho Hg, di mana hanya 3 faktor ni sahaja yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, jadi hari ini cikgu akan tunjukkan kita akan buat eksperimen ringkas sahaja untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair ni. Okey, kita tengok video yang pertama ni.
Okey, kalau kamu tengok lubang pada botol air ni adalah pada paras yang sama. Jadi dia punya tekanan adalah sama ke tak? Sama. Sama. Betul. Okey. Ni contoh ada satu bekas di mana 3 bekas tu kita buat 3 lubang. 3 lubang ni adalah mengikut kedalaman yang berbeza. Kalau contoh dekat sini 2 cm, ke bawah sikit 4 cm dan ke bawah lagi 6 cm. Jadi kita kena ingat balik formula tadi. P sama dengan rho Hg. Bila kedalaman meningkat, tekanan akan Meningkat. Berkurang. meningkat. Meningkat salah. Betul. Okey. Ni tadi cikgu dah try buat eksperimen ni. Jadi kalau kamu semua ada barang-barang ni dekat rumah, kamu boleh buatlah juga untuk mengenal pasti faktor kedalaman ni. Yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, jadi hari ini cikgu akan tunjuk satu eksperimen yang ringkas untuk kita mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, benda yang diperlukan adalah botol air dan dekat botol air ni perlu buat 3 lubang di mana setiap lubang ni adalah mengikut kedalaman yang berbeza dan perlu seletik dan masukkan air. Jadi sekarang kita akan menguji dia punya kedalaman tu adakah mempengaruhi tekanan cecair. Jadi saya akan buka dia punya seletik ni dan kita akan boleh tengok kedalaman untuk setiap kedalaman ni kita boleh tengok tekanan air. Okey. Kena pegang betul lah nanti tu. Letak sini tu dah. Boleh tengok kedalaman. Okey. Kalau mengikut video tadi, kamu boleh tengok kedalaman yang paling tinggi tu air memancut lebih jauh. Jadi apabila kedalaman dia semakin tinggi, tekanan akan semakin tinggi. Jadi kamu boleh try buat dekat rumah ya. Baik cikgu. Boleh cikgu. Okey. Eksperimen kedua iaitu faktor ketumpatan. Disebabkan tadi kan ada 3 sahaja faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, faktor yang kedua adalah faktor ketumpatan. P sama dengan rho Hg. Apabila ketumpatan tinggi, tekanan pun akan tinggi sebab dia berkadar langsung. Okey, kita tengok minyak dengan air. Minyak dengan air, ketumpatan mana yang lebih tinggi? Air. Okay, betul. Kalau air dia lebih tumpat, jadi dia akan memancut lagi jauh. Okay, saya akan tunjukkan satu video yang telah dilakukan oleh pelajar sekolah untuk membuktikan bahawa benda yang lebih tumpat ni dia mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Itu saja. Dan satu lagi,
cikgu juga telah buat eksperimen ni. Jadi kamu kalau ada barang ni boleh juga bawa dekat rumah. Baik Okey, cikgu. untuk faktor kedua kita akan tengok faktor ketumpatan. Okey, di sebelah kanan saya ni adalah air gula, manakala di sebelah kiri saya ni adalah air biasa. Jadi kita akan tengok dia punya tekanan melalui faktor ketumpatan. Okey, air gula atau air biasa yang lebih tumpat? Air gula. Air gula. Okey, betul air gula. Jadi kalau air gula lebih tumpat, dia punya tekanan lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih tinggi. Sebab apa dia lebih tinggi? Sebab dia lebih Kadar terus dengan Ya, berkadar terus dengan Kanan. kanan. betul. Ketumpatan berkadar terus dengan tekanan. Okey, yang ketiga, eksperimen 3, adakah bentuk dan saiz bekas mempengaruhi tekanan cecair? Seperti yang Cikgu Iman bagi tahu di akhir pengajaran dia tadi, bentuk dan saiz bekas ni dia tak akan mempengaruhi tekanan cecair. Selagi air ada di paras yang sama, walaupun bentuk yang berbeza, tekanan adalah sama. Okey, jadi kesimpulannya, apakah faktor yang mempengaruhi tekanan cecair? Saya nak volunteer seorang, kedua orang ke? Apa yang korang boleh rumuskan daripada video-video yang telah saya tunjuk sebentar tadi? Masyita apa? kedalaman, ketumpatan dan yang mempengaruhi tekanan cecair. Betul. Satu Betul. lagi, gravity. 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 Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita akan beralih kepada Cikgu Azila. Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Azila. Boleh dengar tak Cikgu cakap? Nah, cikgu Boleh boleh. cikgu. Okey, sekarang Cikgu akan sambung mengenai tajuk menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Topik yang Cikgu akan ajar ni berkait rapat dengan apa yang Cikgu Umi dan Cikgu Iman cakap. Okey, sekarang ni Cikgu ada beberapa soalan. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 dan juga soalan 5. Okey, sekarang Cikgu pasti kamu semua dah jelas tentang apa yang Cikgu Iman dan juga Cikgu Umi explain dekat kamu tadi. Jadi Cikgu dah buat kuis perkumpulan aktiviti kita hari ini. Mengenai formula yang dijelaskan oleh Cikgu Iman tadi, kamu boleh apply dalam soalan yang Cikgu berikan. Yang ada 5 soalan. Okey. Jadi Cikgu nak Akilah jawab soalan 1. Boleh cikgu. Laila soalan 3, Farah soalan 4 dan Sita soalan 5. Okey, Cikgu nak kamu jawab soalan ni berdasarkan formula yang diberikan. Okey, Cikgu bagi masa untuk kamu semua 10 hingga 15 minit untuk faham dan jawab soalan ini. Kalau tak faham, boleh tanya Cikgu Iman, Cikgu Zina ataupun Cikgu Umi. Okey, student? Baik cikgu. Baik cikgu. Okey, jawab soalan elok. Satu lagi, Cikgu nak bagi tahu satu maklumat penting yang mungkin kamu akan terlepas pandang. Maklumat ni akan membantu kamu untuk jawab soalan-soalan ni. Okey, kamu kena ingat tekanan sebenar sama dengan tekanan ke atas objek tambah dengan tekanan atmosfera. Boleh belajar? Boleh cikgu. Okey. Ingat ya, itu akan membantu kamu untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, terima kasih. Sama-sama. Baik cikgu. Okey, terima kasih para murid. 15 minit dah habis Okey, jadi soalan pertama siapa? Akilah kan? Ya saya. Okey, cikgu nak kamu gunakan kamu punya soalan dan jawapan. Terima kasih. Rajah menunjukkan seekor ikan
berada pada kedalaman 1.5 meter di dalam sebuah akuarium. Ketumpatan air akuarium ialah 1050 kilogram meter kuasa -3 dan tekanan atmosfera ialah 100 kPa. Untuk soalan A, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekelilingnya? Soalan B, hitungkan tekanan sebenar yang bertindak ke atas ikan itu. Untuk soalan A, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu? Saya menggunakan formula P equals to rho GH. Saya gantikan rho 1.5, G 1050 dan H G 9.81, H 1050. Dan jawapan terakhir saya ialah 15.5 kilopascal. Untuk soalan B, untuk hitungkan tekanan sebenar yang bertindak ke atas ikan itu, saya gunakan tekanan atmosfera iaitu 100 kilopascal, dan untuk tekanan sebenar saya menambahkan saya tambah rho GH dengan tekanan atmosfera 15.5 tambah 100, saya akan mendapat 115.5 kilopascal. Ya, PA itu Pascal tau. Murid-murid tadi cikgu lupa nak explain waktu mula tadi. Boleh juga pakai Pascal, kalau lupa baru pakai NM kuasa -2 tu. Dua. Okay. Okey, Jadi yang ni faham tak? Semua faham Faham. ke soalan satu? Faham. Faham. Faham, cikgu. okey, cikgu nak Okey. tekan lagi tekanan sebenar sama dengan tekanan atas objek tambah dengan tekanan atmosfera. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Boleh Najwa. Okey, untuk soalan 2, saya baca soalan . Okey. Raja menunjukkan sebatang tiup U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Ketumpatan air ialah 1000 kilogram meter persegi. Hitungkan ketumpatan minyak zaitun. Okey, untuk jawapannya. Okey, Raja menunjukkan sebatang tiup U. Okey, tadi saya dah baca dah kan? Okey. Okey, sekarang ni ketumpatan minyak zaitun sebagai, saya jadikan dia sebagai rho 2. Okey, ketinggian turus air H1 sama dengan 15 cm. Okey, ketumpatan air saya jadikan dia rho 1 sebagai iaitu 1000 kilogram meter persegi. Okey, ketinggian taurus minyak zaitun saya jadikan dia H2 iaitu 16.5 cm. Jadi saya samakan formula ni dan dapat H1 rho 1 G sama dengan H2 rho 2 G. Jadi boleh potong G ni, tinggal H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Okay, jadi saya masukkan, saya substitute nilai tu dan saya dapat jawapan 909.1 kilogram persegi. Okey, betul Najwa jawapan kamu. Cuma ada ketinggalan rho di depan 2 tu. Sepatutnya 16.5 cm darab dengan rho 2. Okey, mungkin ada Saya typo cikgu, minta maaf. Tak apa, biasalah. Tak apa. Jawapan betul. Okey. Okey, terima kasih. Cikgu Kila gelakkan saya. Tak apa. Oh, Akila nak kena. Okey, Akila soalan 3 Laila. kena. Okay, soalan 3 siapa tadi? Farah Saya. ke Laila? Laila Saya. Di soalan 3, Raja menundukkan sebiji berbola direndam di dalam air. Tekan 3 cara yang berlainan yang akan menambah tekanan air ke atas bola itu. Okay, so cara saya untuk menambah tekanan air kepada berbola tu, pertama melarutkan garam ke dalam air. Kedua, menambah air ke dalam botol. Ketiga, turunkan berbola ke aras yang lebih dalam. Sebab kan pressure perpendicular directly proportional dengan height, depth of barang tu.
pressure, rho density dan juga G, gravitational force. Jadi kalau cara satu kita larutkan garam ke dalam air akan mengubah density. Kan? Ya, betul. Betul ke cikgu? Betul. Betul lah ya. Lepas tu kalau tambah air ke dalam botol boleh naikkan ketinggian. Kedalaman. Ketinggian. Kedalaman. Kedalaman. Okay, kalau ketiga menurunkan bola ke arah yang lebih dalam untuk ubah dia punya gravitational force. Okey Laila. Betul. Betul. Untuk Terima explanation kasih cikgu. sama-sama. Okey, Soalan 4. Okey, untuk soalan 4. Raja menunjukkan sebatang tiub U yang diisi dengan dua jenis cecair yang tidak bercampur. Ketumpatan cecair X ialah 920 kg meter persegi. Hitung ketumpatan cecair Y. Okey, untuk selesaikan masalah ni, saya buat ketinggian turus cecair X, saya gantikan dengan H1 sama dengan 12 cm. Untuk ketinggian turus cecair Y, saya gantikan dengan H2 iaitu 9.6 cm. Untuk ketumpatan cecair X, saya buat rho 1 sama dengan 920 kilogram meter persegi. Untuk tekanan di titik A adalah sama dengan tekanan di titik B. So, menggunakan formula H1 rho 1G sama dengan H2 rho 2G. So, saya gantikan nilai-nilai 12 darab dengan 920 darab dengan graviti sama dengan 9.6 darab dengan rho 2 darab dengan graviti. So, untuk cari rho 2, saya darabkan 12 darab 9.2 darab graviti bahagi dengan 9.6 darab dengan graviti. So, jawapan dia ialah 1150 kg meter persegi. Okey. Betul Laila. Betul Farah. Farah. Sekarang ni kamu semua faham kan kenapa H1 rho 1G tu sama dengan H2 rho 2G. Itu adalah sebab point A dengan point B dekat gambar rajah tu sama. Okey? Faham tak? Faham. Alright. Okey, soalan 5, soalan terakhir, Nik Nurmasyitah. Untuk soalan 5, Raja menunjukkan kerata rentas sebuah kolam dan 5 ekor ikan iaitu V, W, X, Y dan Z. Ketumpatan air akuarium ialah 1000 kg meter persegi dan tekanan atmosfera ialah 100,000 Pascal. Hitungkan tekanan sebenar yang bertindak ke atas ikan Z. Untuk jawab soalan ni, tuliskan dulu information yang ada. Kedalaman ikan Z H sama dengan 3.6 meter. Ketumpatan air kolam Rho sama dengan 1000 kg meter persegi. Pecutan graviti sama dengan 9.1 meter per second. Tekanan atmosfera Pascal, gunakan unit Pascal sama dengan 100,000 Pascal. Tekanan ke atas ikan Z, gunakan formula rho Hg tambah tekanan atmosfera iaitu 3.6 darab 1000 darab 9.81 tambah 100,000 sama dengan 135,316 Pascal. Ya betul. Betul. Betul itu. betul jawapan kamu Masyitah. Betul. Jadi sekarang kamu dah pandai. faham kan penggunaan formula rho Hg tambah dengan atmospheric pressure tu kamu dah faham kan? Boleh kan? Boleh cikgu. Kena aplikasi je formula tu dan masukkan information dalam tu, okey? Baik cikgu. Okey. Okey, sekarang cikgu nak bagi kamu semua kerja rumah. Nanti buka buku teks kamu, muka surat 48, praktis formatif 2.1. Okey pelajar? Okey student semua? Okey cikgu. Baik cikgu. Nak kamu Buat semua ke? Ya, Buat semua semua ke cikgu? Ya, semua. Semua. 3 soalan saja. Alah. Kamu boleh Cikgu nak next class ke cikgu? Ha? minggu depan. Cikgu nak Next bincang class. next class ke? Okey. Ya, next class. Buat ni hadiah untuk bulan puasa. Baik Okey cikgu. Okey, terima kasih semua. Itu Sama-sama cikgu. sajalah kelas kita hari ini. Okey, sebelum habis, siapa nak jawab
apa Ah, formula yang kita belajar hari ni? Apa P formula sama tekanan? dengan rho Hg Yang tu betul. untuk Yang tu tekanan. Dengan air. cecair. Tekanan Ah, cecair. Okay. Tapi kalau formula asas? Hah? Apa tahu formula Sama asas? dengan P sama P dengan F sama over dengan A. F over A. Betul. 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 Betul semua. Dah faham dah. Yeay. Formula Terima kasih. betul. Faktor ada 3 kena ingat. Saja. Kerja rumah jangan lupa. Baik cikgu. Okey, setakat ni sajalah kelas kita pada hari ni. Selamat berpuasa semua. Kerja rumah jangan lupa. Selamat puasa. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.